Arman, boleh tak kau terangkan balik macam mana kita boleh dapat nilai X ni? Alah kau ni Suri, baru je tadi Pisyarah terangkan. Mesti kau tak fokus kan? Aku fokus je, tapi pensyarah ajar laju sangatlah tadi kan Arman? Kau je kot yang rasa macam tu. Aku okey je. Oh, ya ke? Lagipun, soalan tu kan soalan senang. Itu pun tak tahu. Kenapa Arman cakap dengan aku macam tu? Baiklah, Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam podcast Bicara Sihat di Sebalik Kata-Kata. Okey, sebentar tadi kita dalam segmen 1 kita bersama dengan Puan Hani selaku Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling di IPJN Kampus Negeri Islam. Tapi kali ini berbeza pula tetamunya. Okey, kita ada Saudari Nur Alia. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saya khabar baik. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Saudari Afwan dan juga Nashita? Masih okey lagi? Okey, Masih okey lagi, semangat lagi. Okay, Masih boleh bercakap lagi. Masih boleh bercakap lagi. Okey. Baiklah, sebentar tadi di segmen 1 Puan Hani ataupun selaku Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling ada menyebut tentang definisi kesihatan mental, dan juga Saudari Nashita ada menyebut tentang komunikasi. Kan, menjadi pendengar yang baik apa semua tu. Tetapi ada juga menyelit tentang komunikasi negatif. Jadi saya rasa di segmen kedua ini saya ingin menyentuh sedikitlah komunikasi negatif tu yang memberi kesan kepada individu tersebut. Baiklah Saudari Nashita, kita telah menyebut tadi tentang isu-isu komunikasi kan. Jadi bagaimanakah komunikasi negatif ini boleh memberi kesan kepada seseorang sehingga menyebabkan seseorang itu ada masalah kesihatan mental? Okey, terima kasih kepada Saudara Hanafi atas soalan itu tadi. Baiklah, jadi antara kesan negatif pertama yang kita dapat lihat dan kita dapat nampaklah sebenarnya adalah kepada mereka-mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ini, yang pertama mereka akan cuba untuk mengelakkan diri berjumpa dengan orang sekeliling, ataupun mereka cuba untuk mengasingkan dirilah atas secara spesifiknya untuk mengasingkan diri, kerana bila mereka merasa diri mereka itu rasa dihakimi, jadi mereka rasa mereka tidak layak ataupun mereka mula untuk menjauhkan diri sebab mereka rasa mungkin diorang semua sihat, aku je yang sakit, ataupun mungkin rasa-rasa yang macam tu lah, tak sihat macam tu. Jadi mungkin ataupun orang-orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni pernah menerima kan sikap judgemental daripada orang-orang lain, seperti macam kau ni sensitif sangat lah, perkara ni bukan teruk sangat, tapi dia tak pernah faham istilah sensitif dari aspek ataupun sudut kefahaman si yang merasa perkara itu macam tu. Jadi bila mereka terima perkara-perkara ataupun perkataan sedemikian, menyebabkan mereka rasa macam mereka dah tak nak dah berkongsi perasaan tu, ataupun mereka dah tak percayalah pada si yang bercakap tu lah kan. Okay, jadi bila perkara tersebut berlaku, dia rasa macam orang invalidate apa yang dia rasa. Bila dia rasa macam tu, jadi perkara ini akan bawa dia kepada pengasingan diri lah. Dia rasa macam tak ada siapa pun yang boleh faham aku. Dia dah start rasa macam perkara-perkara yang di luar nalar dan sebagainya, dan menyebabkan individu ini sebenarnya dia menghukumi diri dia sebab dia rasa terhukum dengan kata-kata orang lain, macam tu. Jadi akhirnya keputusannya individu ini memilih untuk berdiam diri, untuk ataupun macam apa yang dia pernah berkata, antara action mereka-mereka yang mengalami masalah mental ni orang sekeliling ada, cuma mungkin keadaan diri dia yang suka menyelubungi diri dia dengan selimut tu sebab dia rasa macam tak ada siapa yang faham dia, macam tu. Jadi dia memilih untuk memendam perasaan sebab dia rasa macam kalau diluahkan pun tak ada siapa yang akan faham dan tak ada siapa yang boleh memberi dia tenang, rasa tenang tu. Jadi dia akan cuba untuk mengelakkan diri dan mengasingkan diri daripada orang-orang sekeliling, macam tu lah. Baiklah, terima kasih Saudari Nashita. Saya setuju dengan pendapat Saudari Nashita lah berkenaan dengan mengasingkan diri. Menurut saya lah, kalau menurut saya kadang-kadang orang yang mengasingkan diri ni bukan orang-orang tidak berpihak kepada dia, orang-orang berpihak kepada dia, tapi orang itu sendiri yang menghukum diri dia, yang menganggap orang tak kisah pasal aku ni, dia cakap macam tu, dia tak kisah pasal aku. Padahal sebenarnya orang tu sedang mencari solusi, tapi individu tersebut saja tidak memahami ataupun kita sebut sebagai overthinking lah. Okay, baik. Bagaimana pula dengan menurut saudara Afwan? Baik, bagi saya
kesan lanjutan daripada pengasingan diri ini boleh membuatkan seseorang yang mengalami masalah ni dia akan merasakan kesunyian. Kesunyian. Jadi mereka merasakan yang dengan mengasingkan diri ini dapat menjadi satu penyelesaian masalah, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka perlu keluar daripada dunia tersebut, namun tiadanya seseorang yang untuk menarik mereka keluar. Jadi itulah kesilapan kita bila kita melihat orang-orang yang bermasalah ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka terus sunyi dan mengasingkan diri. Sebaliknya kita melihat orang-orang seperti ini dan kita sebagai pembimbing, kita patut menarik mereka untuk ke arah jalan yang benar lah. Jadi pendapat saya, bukan setiap orang ni ada masalah, bukan memang asalnya bermasalah, tetapi dia bermasalah kerana ada sesuatu yang menjadi pemicu kepada masalah tersebut. Mungkin seseorang yang mengalami masalah ni dia tak mampu menyelesaikan seorang diri, dia mengasingkan diri dan merasa kesunyian. Jadi perlu seseorang untuk membantu. Mereka mengharapkan seseorang untuk membantu mereka. Jadi kita sebagai pemimpin patut membantu. Baik, terima kasih Saudara Afan. Memang besarlah kesannya kan jika seseorang ingin mengasingkan diri sehingga dia berada di tahap kesunyian kan. Kadang-kadang dia berasa sunyi akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak ingin berlaku. Jadi kepada Saudari Alia, kalau kita lihat dalam penjelasan daripada Saudari Nashita dan juga Afwan berkenaan dengan individu yang suka mengasingkan diri ini, bagaimanakah keadaan mental individu tersebut? Okey, jadi kalau kita lihat kepada individu yang mungkin mengalami masalah mental ni kan, pada mulanya dia memang akan mengasingkan diri dia. Okey, jadi apa jadi bila dia mengasingkan diri dia akan rasa sunyi. Dan kalau kita melihat kepada kesan negatif ni dia akan menjadi lebih baik, dia akan jadi lebih buruk. Dan apa jadi lepas dia rasa sunyi kan, lepas tu tiba-tiba dia jumpa dengan orang yang komunikasi negatif dengan dia. Benda tu akan memperburukkan lagi keadaan mental dia yang memang dah sedia buruk kan. Baguslah kau nyemain anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kan? Dia mencuba untuk berkomunikasi dan malangnya komunikasi yang dia alami tu ialah komunikasi negatif. Okey, contohnya kan dia tengah berkomunikasi meluah, lepas tu orang cakap, okey, kau janganlah overthinking sangat. Macam semua orang sama je, semua orang pun rasa susah. Jadi benda tu dia akan rasa macam oh ke dia dah memang tengah teruk. Lepas tu orang pula bagi komunikasi negatif ke dia, memang lagi memperburukkan lagi keadaan dia yang memang sedia buruk tu kan. Jadi yang disarankan bila ada individu yang mengalami rasa sebegini, jumpalah kaunselor. Kat situ kita boleh meluah. Ataupun kalau rasa macam agak teruk, lebih teruk lagi, kita boleh jumpa dengan pakar psikiatri untuk mendapat rawatan ataupun nasihat daripada kita memendam seseorang. Kalau kita bila kita dah sunyi, bila kita dah sendiri ni, banyak apa orang panggil fikiran negatif menyerang yang pada akhirnya akan memperburukkan diri sendiri. Baik, saya faham berkenaan dengan penjelasan Saudari Alia tadi kan. Namun ada sedikit tambahan daripada saya. Kadang-kadang orang yang suka mengasingkan diri ini, orang-orang akan melihat perubahan pada individu tersebut. Bukan dia tak boleh berkomunikasi, tapi kadang-kadang bila dia mula berkomunikasi, komunikasi tu berlaku dengan emosi. Faham tak? Contohnya lah, kalau dia banyak mengasingkan diri kan, dia dengan halusinasi dia sendiri dan sebagainya, nanti bila dia berkomunikasi dengan orang, dia akan berkomunikasi dengan cara yang emosi. Contohnya, kenapa kau suka nak kacau hidup aku? Contohnya macam tu. Jadi perkara itu memang tak baiklah dan mendatangkan kesan negatif pada individu tersebut. Baiklah, terima kasih saudari dan saudara sekalian atas penjelasan berkenaan dengan komunikasi atas kesan komunikasi negatif pada individu. Baiklah,
berakhir sampai di sini saja segmen kedua kita, iaitu segmen kedua kita dalam bicara sihat di sebalik Kata-kata. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen ketiga akan datang. Terima kasih.